أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Dan wajib i'tiqad bahawasanya Nabi kita itu daripada bangsa Arab, lagi bangsa Quraisy, dan bahawasa namanya Muhammad, dan bahawasa bapanya Sayyiduna Abdullah anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manafin, anak Qusayyin, anak Kilab, anak Murrah, anak Ka'ab, anak Lu'ay, anak Ghalib, anak Fihrin, anak Malik ibn Nadar, ibn Kinanah, ibn Khuzaimah, ibn Mudrikah, ibn Ilyas. Mana anak dia? Anak Mudar, anak Nazar, anak Ma'ad, anak Adnan. Qala muallifu rahimahullah ta'ala. Dan wajib i'tiqad maksudnya setengah daripada mu'taqadat yang wajib kita i'tiqad bahawasa Nabi kita itu daripada bangsa Arab. Ini ada disebut di dalam Al-Quran. Dan juga realiti kenyataannya. Nah, suatu perkara yang al-ma'lum, benda yang maklum, semua orang tahu berlaku. Nah, jadi kalau orang tak tahu kata Nabi Muhammad itu bangsa Arab itu adalah ajib, maknanya pelik. Nah, orang bukan Islam, orang kafir pun tahu bahasanya Nabi Muhammad itu ialah bangsa Arab. Jadi ini adalah pengenalan. Kalau kita katakan makna biadata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi tokoh-tokoh yang lain ni kita boleh kenali dengan sangat mendalam. Walaupun tokoh itu tokoh yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ahli maksiyah, orang kafir, itu kita boleh mengenalinya kerana kita minat kepadanya umpamanya. Nah, yang paling mustahak ialah mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Rasul kita. Syafi'una, yang boleh memberi syafaat kepada kita. Dikala semua rasul-rasul angkat tangan dua belah, surrender, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Aku tidak boleh memberi syafaat kepada kamu. Aku tak layak memberi syafaat kepada kamu. Dapatkan rasul yang lain, Nabi Rasul, semuanya dua belah tangan
malaikat nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa zukhrufuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Akak satu tangan. Ana syafi'ul lakum. Akak satu tangan makna mengaku, boleh. Akak dua belah tangan mengaku tidak boleh. Surrender. Ana syafi'ul lakum, akulah yang boleh memberi syafaat kepada kamu. Jadi, orang yang boleh memberi syafaat, syafaat ni maknanya memberi pertolongan dalam arti kata melepaskan kita daripada bahaya. Bahaya-bahaya di akhirat kelak. Lama berada di pada masyar. Jadi syafaat pertolongan untuk melepaskan daripada kesengsaraan, keseksaan, bahaya, musibah. Jadi yang selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengaku tidak boleh. Kerana adalah masalahnya. Dikala itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang sahajalah yang sanggup memberi syafaat kepada kita, kerana itu syafaat itu ialah syafaatul uzma. Dalam arti kata menyegerakan selesai kes di mahkamah Allah Ta'ala di faslil qada. Selama mana tak selesai kes di mahkamah Allah Ta'ala di faslil qada daripada masyar, maka selama-lamanya lah duduk di situ. Dengan keadaan pada masyar ni suatu tempat yang sangat teruk, sangat dahsyat. Matahari sejengkal dengan kepala. Begitu bergenangan di dalam air, peluh air, macam-macam. Itu semuanya perkara bukan tidak enak, tidak selesa. Kesengsaraan. Satu tempat yang kita tak mau untuk berada di situ, tetapi terpaksa berada di situ. Kerana tak ada tempat lain dah. Dihalaukan kita kepadanya, daripada masyar. Jadi siapa yang boleh melepaskan kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah sekian lama berjasa kepada kita, memberi sumbangan yang besar kepada kita, menyelamatkan kita daripada bahaya yang besar nanti di akhirat kelak. Yakni masuk neraka dan kekal selama-lamanya di dalamnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hadi, menjadi sebab kepada mendapat hidayahnya kita umat dia. Dan kita bebas daripada bahaya yang besar itu. Begitu jasanya yang sebegitu banyak. Dan lagi akan datang syafaatnya, haudun Nabi fil mahsyar. Kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya orang panggil minum setengah daripadanya boleh menghilangkan dahaga selama-lamanya. Jadi bagaimana kita itu jadi mustahiq? Mustahik ni mana orang yang berhak untuk dapat minum air kolam Nabi. Berhak untuk disyafaatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam suatu hadis ini Nabi menyatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku ni ialah penghulu, makna ketua bagi anak Adam, makna bagi manusia seluruhnya. Wa ana awwalu syafi' wa awwalu musyaffi'. Akulah orang yang mula-mula boleh beri syafaat. Tidak dinafikan bahasanya orang lain juga boleh beri syafaat, tapi bukan syafaat ini. Syafaatul uzma ini hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak usahkan orang lain. Rasul-rasul yang hebat-hebat pun tak boleh. Ana awwalu syafi', aku ialah orang yang mula-mula boleh memberi syafaat. Wa awwalu musyaffa', dan orang yang mula-mula diterima oleh Allah Ta'ala syafaatnya. Jadi kita sangat berhajat. Allah Ta'ala nak memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apapun kebaikannya lalu melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang doa kita tidak akan diangkat kepada Allah Ta'ala kalau kita tidak berselawat di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Permohonan kita di-reject, mardud, tidak ditolak, tidak diangkat, mana ditolak. Jadi orang yang sebegini ni kita tidak mengenalinya, sedangkan orang-orang lain yang apa kebaikannya kepada kita, apa jasanya kepada kita, apa sumbangannya kepada kita, apa pertolongan dia beri kepada kita, tidak sekali-kali. Dia tak kenal pun kita. Kalau anak-anak mudanya yang dipuja-puja para artis, walaupun artinya ialah orang Islam sekalipun, adakah? Maksudnya kalau kita boleh mengetahui, kalau kita boleh mengenali orang-orang lain itu, jauh lebih baik, lebih detail, lebih terperinci. Maka yang paling mustahak untuk kita mengenalinya ialah Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.
Ialah secara umumnya tidak salah kita mengenali orang-orang lain. Tetapi kadang-kadang yang diangkat itu dan kita sangat mengenali itu ialah orang yang ahli fasih, orang kafir umpamanya. Di atas nama artis ataupun ahli sukan. Lalu kita meminatinya, menggemarinya sedangkan dia itu orang kafir. Sedangkan Nabi dan juga itu adalah isyarat sebagaimana Nabi lah yang paling mustahak, yang paling layak untuk kita mengambil peduli, mengambil tahu tentang pribadinya, tentang dirinya, sifat-sifatnya. Khalqan wa khuluqan, khalqan kejadian tubuh badannya, zahirnya. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam barzahnya mana ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Manusia yang terbaik dari sudut kejadiannya, tubuh badannya, fizikalnya, suaranya, rupa parasnya, wa khuluqan dan fi'il perangainya. Dan dia orang yang paling berjasa, manusia yang paling berjasa kepada kita umat ini. Jadi kita tak kenal itu satu benda yang sangat ajib, sangat pelik, sangat tak wajar. Dalam masa kita mengenali orang-orang lain. Begitu. Jadi tidakkah wajar kita mengambil langkah yang sama? Bagaimana kita boleh mengenali orang-orang lain, tokoh-tokoh yang lain? Bukannya perkara yang susah. Jadi untuk mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahap yang paling asas, yang paling simple, tidak susah pun. Karena fakta-fakta, orang panggil tentang diri Nabi, pribadinya, akhlaknya, ada di dalam hadis-hadis. Segala tabiatnya, perangai itu diceritakan dan telah dikumpulkan dalam beberapa kitab antara Syama'il Muhammadiyah. Umpamanya, untuk kita orang panggil mengenali tubuh badan Nabi-nya macam mana, fizikalnya macam mana, diberi ceritakan di dalam hadis. Bagaimana akhlaknya? Kita juga boleh baca sirah Nabi daripada kitab-kitab sirah yang muktabar. Perjalanan hidup Nabi, perjalanan dakwah Nabi macam mana? Untuk kita menyintainya. Untuk kita cinta kepada Rasul. Ya, kerana manusia ini dia jatuh cinta kepada yang baik, yang elok, yang cantik. Maka Nabi itu setengah daripada nama dia ialah Al-Jami'. Al-Jami' makna yang menghimpunkan. Yang menghimpunkan bermaknanya segala kebaikan. Bukan kejahatan. Ada juga nama orang tertentu yang menghimpunkan segala kebohongan dan juga kejahatan. Al-Jami' ini Nabi ini menghimpunkan segala keelokan, kebaikan. Ada di dalam dirinya. Maka kalau kita mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan lebih terkesan untuk menyintainya. Ini kan pula di dalam bahasa Melayu kita ni pun ada pepatahnya. Tak kenal maka tak cinta. Cinta kepada Rasulullah itu hukumnya adalah wajib. Dan cinta Rasul itu berada pada tahap yang kedua selepas daripada cinta Allah Ta'ala. Wajib pula. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Katakanlah seandainya bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, adik-beradik kamu, pasangan-pasangan kamu, kaum famili kamu, harta yang kamu himpunkan itu, perniagaan kamu yang kamu takut tidak lakunya, dan rumah-rumah yang kamu banggakan itu, 8 perkara nak Allah Ta'ala sebut, itu ahabba ilaikum, terlebih cinta kepada kamu berbanding kamu cinta kepada Allah, Rasul dan jihad fi sabilillah, maka tunggulah keputusan azab sengsara daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di hari akhirat menunjukkan Allah Ta'ala begitu sangat marah. Marah Allah Ta'ala kepada mereka yang menyintai selain daripadanya, lebih daripada menyintainya. Begitu juga Rasulullah SAW mesti duduk nombor 2 selepas daripada Allah. Jadi macam mana kita nak
menyintai Rasulullah dan menjadikan dia itu adalah antara yang terbaik mana dari segi kecintaannya kita, yakni selepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak mengenalinya, tidak mengenali kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan kepada kita dan apa yang bakal yang akan dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap kita, kita tidak akan menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mengenali, tidak cukup mengenali. Sebab itulah ini apa yang disebut di sini adalah yang paling basic, paling asasnya begini. Dan sewajarnya kita mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan lebih detail, dengan lebih banyak lagi. Dengan membaca hadis-hadis Nabi, kita dapat meneliti, memerhatikan bagaimana sikap Nabi, tindakan Nabi. Nabi dengan teman-teman, dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat. Walau sahabat-sahabat ini menyakiti hati Nabi, tapi Nabi tetap berlemah lembut. Di dalam peperangan Uhud, misalnya, sebahagian daripada sahabat tidak mendengar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengarahkan supaya mereka tidak meninggalkan bukit pemanah. Mereka berada di atas bukit pemanah yang memberikan kedudukan yang selesa dan kelebihan kepada mereka. Apabila musuh menyerang, mana mereka berada pada kedudukan yang lebih baik, menyebabkan payah untuk musuh untuk nak mengalahkan mereka. Di samping tentera-tentera yang lain. Namun begitu, apabila berlaku tipu helah daripada musuh. Yang ketika itu Khalid bin Al-Walid itu masih lagi maknanya tidak jadi orang Islam. Kepakarannya dalam bidang ketenteraan itu begitu sangat terserlah sehingga beliau masuk Islam pun digunakan sebaik-baiknya. Begitu tentera pemanah itu turun untuk mengambil harta-harta itu, akhirnya mereka diambush, diserang. Dan keadaan umat Islam berada dalam keadaan sangat parah dan sehingga Nabi terdedah kepada ancaman hilang nyawa dengan sebab terdedah kepada musuh dengan begitu sangat dekat. Sehingga ada beberapa orang sahabat dengan segera membentengi Nabi, melingkungi Nabi. Sehingga anak-anak panahnya yang tertuju kepada tubuh Nabi itu terkena kepada tubuh-tubuh sahabat. Begitu keadaannya dengan sebab kesilapan, dengan tidak mengikut arahan Nabi. Begitu Nabi terasa hati. Tetapi begitu Allah Ta'ala memuji Nabi. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik. Maka dengan rahmat Allah Ta'ala lah kamu dapat berlemah lembut dengan teman-teman kamu. Seandainya kamu kasar percakapannya, keras hatinya, yang menembikkan tindakan-tindakan yang kasar, lam faddu min haulik, nescaya akan bertempiaran lagi lah sahabat-sahabat kamu daripada diri kamu. Fa'fu anhum waghfir lahum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah daripada mereka itu. Dan minta keampunanlah daripada Allah Ta'ala terhadap diri mereka itu. Wasyawirhum, masih lagi mengambil kira, bermusyawarahlah dengan mereka. Jadi begitu sifat Nabi, akhlak Nabi. Nabi sangat-sangat berakhlak dengan teman-teman. Dan bukan dengan teman saja, dengan lawan pun Nabi berakhlak. Kerana matlamat Nabi ialah dakwah Nabi ialah nak panggil manusia kepada jalan Allah Ta'ala. Nabi tak kena. Kena ni maksudnya kalau pendakwah ini diikutkan hati dia, emosi dia. Macam kita kata ibu bapa, guru yang memukul lebih daripada hak. Dan akhirnya sekarang tak boleh nak pukul langsung. Kalau tidak disaman. Guru tak boleh nak pukul pelajar. Ibu bapa tak boleh nak pukul untuk nak takdib mereka itu, nak mengajar adab. Tapi dah tak boleh langsung. Sebab apa? Sebab ada orang-orang yang tidak tahu diri. Bahasanya orang panggil memukul, mendenda, orang panggil pelajar itu ialah dalam arti kata untuk nak takdib. Tetapi mereka ini melampau-lampau kerana nak memuaskan hati, sakit hati kerana pelajar-pelajar tidak dengarkan. Lalu didendakan dengan denda dan untuk memuaskan hati. Itu tidak benar. Akhirnya sekarang kita tak boleh nak apa dah. Hanya boleh mengajar saja. Jadi begitu manusia yang tidak cukup ilmunya maknanya, tapi
menjadi guru, menjadi murabi, konon-kononnya. Nah, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, rahmatan lil alamin, Nabi mendahulukan rahmat, kebaikan kepada umat. Bukan untuk memuaskan hatinya kerana disakiti, lalu nak balas kesakitan hatinya dengan itu tidak. Nabi bawa ajaran Islam, ajaran nasihat. Nasihat nak kebaikan kepada orang Islam seumumnya. Jadi Nabi ketika disakiti tetap masih senyum. Ketika Arabi menarikkan kain ridaknya sehingga berbekas di tengkuknya, masih Nabi senyum. Nabi senyum kerana ialah orang Arabi ni tidak ada adab. Jadi nak suka juga Jadi begitulah akhlak Nabi. Nabi bukan sahaja berakhlak kepada teman, bahkan kepada lawan. Di dalam kita Durratun Nasing ada disebut cerita macam mana Abu Jahal yang sekian kali, setiap harinya, sepanjang masanya, sentiasa mencari Nabi untuk dia menganjing-anjingkan, untuk menyakiti hati Nabi dan tubuh badan Nabi. Dan sehingga apapun usaha yang dilakukan oleh dia tidak berjaya, tak berkesan, tak jadi. Sampai satu peringkat dia mau bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada hijrah, yang mana musyrikin Mekah memang Nabi tak boleh keluar kepada khalayak dah. Karena kalau Nabi ditangkap, Nabi akan dibunuh. Tapi Abu Jahal secara peribadinya sudah mengusahakan beberapa cara untuk membunuh Nabi. Di antaranya diupah pemuda-pemuda membawa menangkupkan batu yang besar di atas binaan. Bila Nabi lalu melalui lorong itu, dijatuhkan batu itu, menghempuk kepala Nabi, matilah Nabi. Begitulah rancangannya, tapi tidak berjaya. Sebab Nabi itu ialah orang yang diberitahu. Beberapa temannya telah memberi nasihat kepada dia, yakni kepada Abu Jahal. Abu Jahal, kamu tak usahlah untuk melakukan apa-apa, pasang jerak, pasang perangkap kepada Muhammad itu, kerana dia adalah orang yang diberitahu. Nabi Muhammad itu ialah orang yang diberitahu. Siapa dia yang memberitahu? Jibril AS. Ya Rasulullah, tak payah lalulah lorong ini, kerana atas tu, lorong itu, di atasnya itu ada beberapa pemuda yang menanggungkan batu besar yang akan menempatkan batu itu di atas Rasulullah. Rasulullah tak lalu. Tunggu oleh pemuda itu. Tak datang-datang, tak lalu-lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecewa, akhirnya Faras turun ke bawah. Menyatakan tak lalu pun, marah kepada Abu Jahal pula. Macam-macam usaha dia lakukan. Dan salah satu daripada usahanya, dia menggalikan lubang yang dalam di hadapan rumahnya sendiri. Ini seolah macam telaga lah. Yang mana kalau terjatuh orang, tapi dia tak apalah, dia gali dalam pun dia tak ada air. Kita ni kalau kita dah gali dalam sikit, ada air dah nak musim ni. Jadi dia gali lubang itu, yang kita katakan perigilah telaga. Sekira-kiranya makna kalau sesiapa pun yang jatuh di dalam telaga itu, dia tidak akan mampulah. Tak boleh naik punya lah orang kata. Maknanya untuk nak naik itu, tak boleh. Malaikat dengan pertolongan orang menghantarkan tali ke siga ke makna tangga ke ataupun kayu ke, tongkat itu. Lalu rancangannya bagaimana? Digalikan lubangnya seperti itu, masuk gali itu budak-budak dia lah, hamba-hamba. Begitu ditutupi dengan ranting-ranting kayu, diletakkan rumput kering pula di atasnya. Yang menjadikan tidak tersangkakan itu adalah lubang. Jadi dia buat lubang itu ialah betul-betul di hadapan muka pintu rumahnya. Lalu bagaimana dia mengumpang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oh, dia pura-pura demam, pura-pura sakit. Kerana dia tahu Nabi Muhammad ini bukan dengan sahabat, bukan dengan teman, dengan lawan pun dia berakhlak. Nabi kalau ada orang sakit, Nabi ziarah. Terus. Tidak tangguh-tangguh lagi.
Begitu Nabi rasa hairan pada hari itu. Kerana tidak melihat kelibat Abu Jahal. Tak nampak batan gidun. Abu Jahal telah berpakat dengan beberapa orang kalau Nabi Muhammad SAW bertanyakan apa hal dia, apa keadaannya tidak ada di bandar. Katakan aku demam kuro-kuro. Sebenarnya bukan demam kuro-kuro, demam puro-puro. Jadi Nabi begitu, Nabi ini pelik sebab Abu Jahal ini tidak sah dalam satu hari itu, dia tidak menyakitkan hati Nabi. Maknanya dia akan cari. Macam mana pun dia akan cari Nabi Muhammad SAW untuk menganjing-anjingkan Nabi Muhammad. Untuk menyakiti dengan perkataan dan gaya bahasa tubuh badannya. Untuk menyakiti hati Nabi. Tiba-tiba hari itu Nabi tidak melihat Abu Jahal. Jadi Nabi tertanya-tanya, di manakah Abu Jahal? Wahai fulan si fulan, kamu ada nampak ke Abu Jahal? Ni apa halnya Abu Jahal ni tidak datang? Tidak ada di bandar ni. Kemana perginya, dia musafir ke? Bila ditanya, itulah yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang upahannya. Oh, Abu Jahal deman kuro-kuro. Oh, betul. Ayo. Nabi bila tahu Abu Jahal tu demam, selalu dah Nabi tu pergi nak menziarahi Abu Jahal. Kita teman karib, sahabat karib. Ada kawan kita yang lain memberitahu bahasanya sahabat karib kita itu masuk ward, masuk hospital sakit. Oh, terima kasih awak bagi tahu kepada saya. Kalau tidak, saya tak tahu. Lalu, inginlah ia menziarahi kawannya ni, tapi ditangguh-tangguh, nanti dulu sehingga kawannya keluar daripada ward. Lalu apabila bertemu tu dah jadi malu mata dah. Tu. Kita kawan karib pun kita tu tidak selalu pergi menziarahinya. Kita selesaikan urusan kita dulu. Nabi ni tidak musuh dia yang sentiasa menyakiti hatinya. Bila diketahui sakit, terus Nabi itu pergi kepadanya. Itu Nabi. Maknanya, kita baca sirah, baca Barzanji misalnya, dan lain-lain kitab yang menceritakan perihal Nabi, Syama'il Muhammadiyah, dan banyak lagi makna kitab-kitab yang khusus membicarakan perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan nampak kebaikan-kebaikannya, kesabarannya, sifat-sifat yang sangat bagus, yang itu akan menjadikan kita boleh jatuh cinta kepadanya dan sangat respect kepadanya dengan ketabahannya. Namun bila kita tidak mengetahui apa-apa pun tentang Nabi, macam mana kita nak rasa cinta? Macam mana kita nak rasa kasih? Kenali Nabi. Perbanyakkan pengenalan-pengenalan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambahkan. Tapi ini adalah yang terbasic, yang terasas. Yang tak dapat tidak kita kena tahu sebagai kita orang Islam, Muslim yang menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Mengaku beriman kepadanya dan apa yang disampaikan olehnya. Jadi, yang sekarang cuma kita tak kenal Nabi dari segi rupa parasnya. Tak apa. InsyaAllah kita akan berjumpa dengannya. Kalau kita benar dengan Allah, dengan Nabi SAW, tidak ada sebab untuk kita tidak menemuinya. Kerana Nabi mengatakan bahasanya al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu ialah serta orang yang dia kasih. Jadi kalau kita nak kasih kepada siapa, akhirat kelak kita akan bersama dengan dia. Kalau kita ni benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah jangan bimbang. Kita akan bersama dengan Rasulullah, Rasulullah akan bersama dengan kita. Lalu bagaimana menyintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada caranya. Bukan mengaku mulut saja. Saya cinta. Seperti mengakui sayang cinta kepada pasangan kita, I love you. Tapi mulut saja, hatinya tidak, tak jadi. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, apa yang kita buat? Kena buat. Nombor satu sekali mengenalinya. Mengenali dia supaya kita boleh menyintainya. Dan akhirnya merindui nak berjumpa dengan, mengimpikan, mengidam-idam
nak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengidam, mengimpi nak berjumpa dengan Allah, dengan Rasul, itu suatu hal yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Ni kita ni menimpikan nak berjumpa dengan orang-orang yang fasik. Jadi apa yang kita impikan itu, dia Allah Ta'ala menghargai setiap perbuatan. Wa kana sa'yukum mashkura. Adalah segala usaha kamu disyukurkan, diterima kasih, dihargai oleh Allah Ta'ala. Sebab kamu itu orang beriman. Segala usaha termasuklah cinta. Cinta ni maknanya boleh dipupuk, boleh dicetuskan. Rindu tu tak boleh. Itu dia jadi ngasih. Bila kita dah cinta kan, kita akan rindu kepadanya bila kita berjauhan dengan dia. Di dalam sembahyang, itu dalam kitab Musalli, Muniyatul Musalli. Semasa kita tahiyatul awal, tahiyatul akhir. Suratul Amriyah nyerupa kehambaannya pada masa itu dia rindu nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun rindu itu tidak akan berlaku malaikat kita tu ada hubungan kasih sayang dengan orang yang kita rindu itu. Dia jadi sendiri. Seperti ibu bapa yang merindui anaknya yang berada di perantauan. Sebab apa? Sebab dia ada perasaan cinta, kasih, makna sayang kepada anaknya. Begitulah juga orang-orang yang berkasih-kasihan. Jadi tuntutan menyintai Nabi itu wajib, dan selepas Allah Ta'ala itu wajib pula. Jalannya apa dia? Mengenalinya. Tak dapat tidak. Kita kena kenal Nabi. Kurang mengenali Nabi, kita kurang payah untuk kita cinta kepada Nabi. Memang tepat pepatah Melayu. Tak kenal maka tak cinta. Tetapi itu menjadi motivasi kepada kita untuk menyintai lain daripada Allah Rasul. Kaedah yang sama, jalan yang sama, cara yang sama. Kenali Allah Ta'ala, kenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenali Allah untuk kita dapat cinta kepada Allah. Untuk kita takut kepada Allah, untuk kita malu kepada Allah Ta'ala. Kena kenal Allah Ta'ala. Begitu juga Rasul. Untuk kita tu memuliakannya. Memuliakannya sewajar dia sebagai seorang Rasul Nabi yang telah begitu sangat banyak memberi sumbangan kepada kita dari segi kehidupan beragama khususnya. Cintailah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah cara dia, jalannya untuk mendapat kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Jadi untuk cinta tu macam mana? Kenali diri Nabi sebaik mungkin. Kita mencari maklumat tentang mana, baca sirah Nabi, baca apa saja yang berkaitan dengan Nabi. Kita duk baca hadis-hadis Nabi ni pun kita dapat mengenali susuk peribadi tubuh mana-mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana hadis itu sama ada perbuatan Nabi yang sahabat melihat, sahabat menceritakan, meriwayatkan. Semua itu adalah contoh uswatun hasanah. Kerana kemuncak kepada Allah itu ialah uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Supaya berlaku qudwatun hasanah, ikutan yang baik. Dengan sebab itu wajib kita kena kenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita tidak kenali Nabi, kita tak akan jadi cinta. Sedangkan cinta kepada Rasul itu wajib, bahkan dia kena duduk nombor 2 selepas daripada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena faham. Usahakanlah kita dapat bercinta dengan Allah, bercinta dengan Rasul. Bagaimana usahanya? Usahanya ialah kena mengenali mereka itu. Jadi begitulah. Ini hak paling basic, paling asasnya kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala. Dan wajib i'tiqad bahawasanya Nabi kita itu daripada bangsa Arab. Maka dengan sebab itu ada hadis menyebut bahasanya. Maksudnya kita suka kepada Arab itu kerana Nabi itu daripada kalangan bangsa Arab. Walaupun zaman moden sekarang ini kita telah mengenali orang Arab dengan perangai mereka, dengan sikap mereka. Dan kadang-kadang kita jadi meluat. Tapi kita kena ingat, di atas dasar Nabi itu ialah bangsa Arab, maka kita tidak boleh memusuhi orang Arab. Ialah perangai hodoh mereka itu, perangai hodoh lah. Jadi, Nabi Muhammad itu kita kena i'tiqad bahasanya Nabi Muhammad itu ialah berbangsa Arab. Jangan kalau ditanya, itu maksudnya apa dia? Kalau ditanya, yang ditanya itu menjawab tak tahu.
Nabi Muhammad itu bangsa apa? Sama ada dia mengatakan bangsa yang selain daripada bangsa Arab ataupun dia mengatakan tak tahu, saya tak tahu bangsa apa. Macam mana ni? Sedangkan perkara lain kamu boleh mengetahuinya dengan begitu detail, terperinci dengan banyak. Nabi kamu sendiri kamu tidak kenali, tidak ketahui pada perkara yang paling asas. Nah, ini adalah satu benda yang sangat keji. Dia panggil keji. Tak sepatutnya dia panggil. Jadi wajib kita iktikad bahasanya Nabi Muhammad itu ialah berbangsa Arab. Kerana kenyataannya dalam Quran pun ada sebut. Allah Ta'ala ada sebut. Min Arabiyyin maksudnya. Kerana Nabi diturunkan kepada bangsa Arab. Bangsa Arab dibandingkan dengan kita Melayu dan bangsa lain. Sebab apa bangsa Arab? Adalah sahabat-sahabat dia, adalah hikmah-hikmahnya. Soal mereka itu tidak betul dalam agama itu soal yang lain. Dengan orang Arab ni ialah bangsa yang paling ta'assub dengan bangsa mereka. Kerana Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada mereka berbanding dengan kita yang bangsa lain. Tetapi mulia itu bukan kerana dia tu Arabin. Mana kerana dia tu orang Arab tu tidak. Semata-mata itu tidak. Walaupun kadang-kadang pelajar-pelajar kita pun seringkali memberitahu dan kawan-kawan kita yang belajar. Setengah daripada orang Arab tu dia rasa memadai dia tu Arab dah. Sebab tu tak apalah dia buat apa-apa jadi lessing kepada dia. Kerana dia bangsa yang istimewa. Tak apalah yang itu. Jadi yang pentingnya ialah wajib kita kena iktikad bahasanya Nabi kita itu adalah daripada bangsa Arab. Lagi pula, lebih khusus lagi bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy maknanya ialah Arab itu dia macam kita Melayu lah. Melayu ini dia macam-macam pula. Melayu itu bukan saja mengikut daerah negeri. Bahkan etnik Melayu itu pelbagai. Arab pun macam itulah. Jadi Bani Quraisy, bangsa Quraisy, etnik Quraisy ini adalah apa nama dia panggil kumpulan bangsa Arab yang paling mulia dan paling bagus lah. Bahasa mereka adalah bahasa Fushah, bahasa Al-Quran. Bahasa etnik Quraisy, Bani Quraisy ini, kabilah Bani Quraisy ini ialah bahasa Fushah, bahasa standard, bahasa Arab standard. Itulah bahasa Al-Quran yang kita baca sekarang. Ia berbeza dengan Arab-Arab yang lain dengan lahjah mereka itu, dialek mereka itu, logat mereka itu walaupun bahasa Arab. Jadi kita tak faham yang kita belajar di sekolah ni ialah bahasa Arab standard, mana Fushah. Jadi begitu Allah Ta'ala pilih Nabi ini daripada bangsa Arab dan daripada yang terbaik. Daripada bangsa Arab itu adalah bangsa mana etnik ataupun kumpulan yang terbaik itulah Quraisy. Orang Quraisy ini ialah orang-orang yang diberi bakat oleh Allah Ta'ala untuk mengungkapkan apa saja makna-makna yang ada di dalam hati. Mereka sangat pandai berbahasa, bersastra. Ini orang Quraisy. Sebab itulah diturunkan Al-Quran itu mukjizat ialah dalam bentuk kitab. Kenapa? Kerana untuk nak melawani kemahiran kemampuan orang-orang Arab. Sehingga kan sastrawan Arab jahiliyah ternganga-nganga, buntu dengan bahasa cakapan Al-Quran itu. Di dalam sekian banyak surah-surah dalam Al-Quran dimulakan dengan huruf-huruf muqatti'ah. Antaranya alif lam mim. Terbungkam lidah mereka dan terpinga-pinga mereka apa maksudnya. Contohnya. Apatah lagi dengan ayat-ayat dan surah-surah yang lainnya. Begitu rasa tercabar mereka itu. Sebelum ini mereka tidak pernah rasa tercabar. Kerana bani-bani yang lain daripada Bani Quraisy, kabilah bangsa Bani Quraisy ini tidak akan mampu untuk bersastra sehebat panggil bangsa Quraisy. Nabi dilahirkan
daripada bangsa Arab dan daripada keturunan Bani Quraisy, menjadi penjaga Kaabah dan lain-lain daripada mazaya kelebihan-kelebihan. Antaranya kelebihan mereka dari sudut bahasa mereka sangat tinggi. Jadi begitu Nabi. Jadi kalau maksudnya begini, sebagaimana yang saya katakan tadi, bila dinyatakan di sini bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bangsa Quraisy. Kaji, cuba kita kaji. Bukan sekarang zaman kita sekarang ini sangat mudah. Kita boleh bertanya kepada Mr. Google umpamanya. Walaupun kita tidak tahu sumbernya diambil, tapi kita boleh cari daripada pelbagai sumber. Setara mana bangsa Quraisy ini. Lalu apabila kita mengetahui bahawasanya kehebatan Bani Quraisy ini, lalu dengan secara tak langsung kita akan rasa kagum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya Nabi, patutlah Nabi ini dia daripada bangsa Quraisy. Kaji, selidik, analisa, belajar tentang bangsa-bangsa Arab ini. Pembahagian-pembahagiannya daripada umumnya sehingga sampai kepada yang khusus dan terlebih khusus. Maka kita akan menemui satu bangsa daripadanya namanya bangsa Quraisy. Bani Quraisy. Dan keterangan mengenainya sangat-sangat menakjubkan kita. Dengan segala kelebihannya berbanding dengan bangsa Arab yang lain. Tu. Baik dari segi fizikalnya dan juga akhlaknya, yakni budi mereka, tamadun mereka, adab, peradaban, itu tamadun. Adab mereka mempunyai adab yang paling tinggi di kalangan bani-bani Arab ini. Jadi maksudnya Nabi ini dia terbit daripada bangsa yang paling baik, yang paling terhebat dan daripada kumpulan yang hebat. Jadi mengapa tidak kita boleh jadi suka dan jatuh hati kepada orang yang sebegini. Itu umum lagi. Kalau kita masuk lebih mendalam, pasti kita akan menemui mutiara-mutiara kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahawasanya Nabi ini daripada bangsa Arab, lagi pula bangsa Quraisy, dan bahawasanya namanya Muhammad yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala kepada datuknya Abdul Muttalib. Muhammad makna dia nak sama dengan Mahmud. Mahmud yang dipuji. Tapi Muhammad itu dengan wazan kasrah bina kasrahnya yang dipuji-puji. Muhammad yang dipuji-puji, yang sangat banyak dipuji-puji, bertubi-tubi dipuji-puji. Begitu kuasa hatinya Abdul Muttalib datuknya, maka itulah yang berlaku sehingga sampai kini. Tidak ada suatu nama yang disebut-sebut dengan segala kebaikan itu tidak pernah lekan daripada sebutan manusia lain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama orang lain tu ada orang berhenti menyebutnya. Nabi kita Muhammad ini ada dalam sembahyang, ada dalam solat, ada dalam iqamah, ada dalam azan. Jadi masuk kita yang berbeza-beza ini, maka setiap masuk orang azan, setiap masuk orang iqamah itu menjadikan nama Nabi Muhammad itu disebut-sebut sentiasa. Jadi dengan sebab itu, itulah yang dikata Muhammad yang dipuji-puji sentiasa. Namanya Muhammad dan disebut dalam kitab Taurah, disebut dalam kitab Injil sebagai Ahmad. Karena nama Nabi ini bukan Muhammad saja, tapi nama Muhammad tu kalau zaman itu ada IC, kad pengenalan, itu nama di dalam kad pengenalan. Nama Nabi lain tu banyak lagi, nama-nama gelaran, laqab kepada Nabi. Jadi Nabi ini nama dia ialah Muhammad dan bahawasanya bapaknya Sayyiduna Abdullah. Itu silsilah Nabi. Sayyiduna Abdullah anak Abdul Muttalib. Abdullah itu ialah anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pula ialah anak Hashim. Hashim ni pula anak Abdi Manaf. Sebagaimana dalam kitab Barzanji tu. Tu. Abdi Manaf ni pula anak Qusay.
Qusay ini ada itu yang disebutkan sebagai pahlawan. Kalau kita kata bapa kemerdekaan lah. Itu. Anak Kilab. Qusay pula ialah anak Kilab. Kilab anak Murrah. Dan Murrah anak Ka'ab. Ka'ab anak Lu'ay. Lu'ayin. Bila kita tahu mana Lu'ay. Lu'ay anak Ghalib. Ghalib anak Fihrin. Fihrin anak Malik. Malik anak An-Nadhar. An-Nadhar anak Kinanah. Kinanah anak Khuzaimah. Khuzaimah anak Mudrikah. Mudrikah anak Ilyas. Ilyas anak Mudar. Mudar anak Nazar. Nizar. Nizar ke Nazar? Nizar. Anak Nizar. Nizar anak Ma'ad. Ma'ad anak Adnan. Full stop situ. Daripada Adnan kepada Nabi Ismail. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam, daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Daripada Sayyidina Adnan kepada Nabi Ismail itu Nabi menegahnya kita membicarakan akan dia. Itu dalam berjanji pun ada. Kitab-kitab lain pun adalah menegah. Kerana di antara bapa kepada Adnan. Sehinggalah sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam itu berlaku khilaf yang sangat kuat. Orang tu kata ini, jadi tak payahlah buat serabut ya. Jadi tak payah duk mengarum. Cukup setakat tu. Setakat Sayyidina Adnan itu akhirnya sampailah keturunannya, nasabnya kepada Nabi Ismail alaihissalam. Itu silsilah Nabi yang bersih, tarakus sifah, meninggalkan sifah itu makna zina. Dalam bab keturunan yang memutuskan nasab ialah zina. Anak luar nikah ataupun anak zina, dia terputus nasab. Tidak ada keturunan. Keturunan seorang itu akan terputus apabila anaknya, mana kita katakan keturunan itu ada yang berzina, maka dia putus setakat itu. Tak ada dah nasab dia. Sebab itu maknanya, begitu penegasan yang dibuat di dalam kitab berjanji dan lainnya, tarakus sifah, meninggalkan zina. Mana start bermula daripada Nabi Adam AS. Benihnya dikandung oleh Nabi Adam AS di dalam sulbinya. Tulang belakang yang paling hujung ke bawah sana. Begitu berpindah kepada Nabi Rasul, kepada keturunan Nabi Adam lah. Sehingga sampai kepada sulbi Abdullah ibn Abdul Muttalib. Akhirnya disalurkan kepada Aminah, bergabung benihnya Aminah dan Abdullah. Jadilah dengan kehendak Allah Ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Satu manusia yang sangat mulia, nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, mereka ini adalah nama-nama yang disebut itu adalah orang yang termulia pada zamannya. Maksudnya mereka mulia dengan akhlak mereka. Begitulah keturunan Nabi. Yang baik daripada yang terbaik, daripada yang terbaik, daripada yang terbaik, daripada yang terbaik. Maksud Nabi ini adalah makhluk yang terbaik. Daripada ayahnya yang terbaik, maksudnya dari segi manusia. Daripada Abdul Muttalib yang terbaik, sehingga akhirnya. Kira daripada bawah. Itu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata muallif kita rahimahullah taala itu nasab. Silsilah keturunan Nabi ke balik bapanya Abdullah. Sebelah ayah. Macam mana pula sebelah ibunya Aminah. Maka itulah kata muallif kita rahimahullah taala. Bateri nak habis dah. Bateri nak habis. Bateri orang yang bukan bateri telefon.
Jadi kena sambil-sambil cas selalu dah ni. Tak apalah bila-bila guna kita cas ni. Jadi dan bahawa seibunya ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Aminatu. Sayyidatuna, baca dia Sayyidatuna Aminatu. Dia tak boleh baca Aminatun sebab dia ismul lazim sharif. Aminatu, Aminah, anak Wahab. Dia tidak dibinkan kepada ibu. Dia kita ni dibangsakan kepada bapak tuan punya benih. Ibu tu kok mana pun ibu yang anak zina sekalipun anak ibu dia lah. Tapi bukan anak kepada ayah dia. Tu beza. Kerana nasab itu dipikirkan melalui laki-laki. Jadi Aminah pun dibinkan kepada ayah dia, bukan ibu dia. Ini ramai yang dah tersilap. Dia yang kita bin kepada ibu ni masalah talqin sahaja. Nak talqin orang mati itu itu dibinkan kepada ibu. Selain daripada tu kepada ayah dah. Apa bin kepada ibu pula ni. Ayah kepada Sayyidatina Aminatu Ummul Nabiyina. Mak kepada Nabi kita. Itulah Wahab. Jadi Siti Aminah ni anak Wahab. Kemudian Wahab ni pula anak Abdul Manaf. Abdul Manaf ni pula anak Zuhrah. Zuhrah pula anak Kilab. Dia setakat tu je. Tak apalah. Dan yang pentingnya nasab itu maknanya melalui bapaknya. Dan Abdul Manaf ini lain daripada Abdul Manaf yang pada pihak bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu angka nombor 1. Lain daripada Abdul Manaf yang pada pihak bapaknya, bahkan ia sepupu baginya. Tu Abdul Manaf dengan Abdul Manafnya sepupu. Tu. Jadi maknanya Abdul Manaf lain, nama tu serupa. Abdul Manaf pada pihak ayah dia dengan Abdul Manaf pihak ibunya. Kalau kita tengok tartib dia pun generasi yang berbeza tu. Kalau Nabi anak Abdullah. Maknanya anak Abdul Muttalib, anak Hisham, anak Abdul Manaf. 5. Yang kelima. Kalau Siti Aminah ini anak Wahab, Abdul Manaf, Abdul Manaf selalu. Jadi generasi yang berbeza. Kemana orang lain-lain. Tapi manalah kita tahu kita hidup zaman sekarang ni. Dan bahawa sewarna tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam warna putih ila akhir wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Jadi harapan kita mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengenali Nabi pada tahap yang terbaik. Kerana dialah yang banyak memberi kebaikan kepada kita. Dan juga kita akan ditolongi di akhirat kelak pada masa rasul-rasul nabi-nabi lain mengangkat tangan dua belah. Jadi pada hari ini, hari akhir untuk minggu ini, insya-Allah kita akan bersua kembali pada hari Ahad. Hari ini berapa? 23 hari bulan ni. Mana 25, 26, 27 ni. Esok 24, 25, 26 hari bulan. Jadi saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada tuan-tuan dan juga puan-puan yang telah banyak membantu untuk memastikan makna dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, program pengajian kitab Faridah Faraid ini berjalan lancar di bawah naungan Akademi Pengajian Ummah. Dan saya juga mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih karena sebelum daripada ini pun manhal saya ini pun banyak dah di mananya dapat sumbangan daripada tuan-tuan dan juga puan-puan.
Dan terima kasih juga baru-baru ini pada 18 hari bulan saya dapat berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir untuk berjumpa dengan saya. Dan sekali lagi saya nak menyatakan saya rasa seronoklah, sukalah, gembiralah dapat berjumpa dengan tuan-tuan dan juga puan-puan. InsyaAllah ada masa, ada peluang, ada ruang dengan izin Allah Ta'ala. Dengan kehendaki Allah Ta'ala, insyaAllah kalau kita boleh berjumpa bersua muka kembali untuk kita sama-sama meraih pahala dan juga kebaikan yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni dengan suatu multaqa ataupun al-liqa, pertemuan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita rancang untuk melakukan apa yang terbaiklah. Amal Islam, untuk kita tu menjadikannya sebagai aset lah untuk kita ni berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya kita ada hujah. Kita datang ke dunia ini tidak saja kita ada benda yang kita nak bawa kepada Allah Ta'ala. Nak berjumpa dengan Allah Ta'ala bukan dengan kosong tangan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada Tuan Haji Ismail khususnya dan juga rakan-rakan Aban Aris dan lain muslimat-muslimat yang begitu sangat bersungguh-sungguh dengan segala program yang dianjurkan oleh maknanya Akademi Pengajian Ummah. Jadi saya sebagaimana yang muassis kita, Ustaz Mubinnya memilih saya jadi mudirnya. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih khususnya untuk program yang dianjurkan oleh Akademi Pengajian Ummah ini. Mudah-mudahan maknanya akademi ini yang berbentuk secara online tetapi berterusan dan akhirnya memberi manfaat yang sangat banyak. Kerana ini adalah satu platform, satu medan untuk kita menhamburkan ilmu. Untuk kita mendapatkan ilmu dan juga memahami. Dan tidak ada benda yang lain yang kita nak daripada akademi ini melainkan untuk menyalurkan ilmu, dan daripada itu kita akan mendapat kefahaman yang sahih, dan itulah yang akan akhirnya menjadikan aset yang paling penting untuk kita tu dapat melaksanakan perintah-perintah agama dengan benar. Bermula dengan faham. Jadi mudah-mudahan kita ditolongi, dibantu oleh Allah Ta'ala di atas segala usaha murni yang kita lakukan. Termasuklah infak-infak yang dilakukan oleh tuan-tuan dan juga puan-puan. Mudah-mudahan diganjari dengan sebanyak-banyaknya pahala oleh Allah Ta'ala dan maqam yang orang panggil terbaik yang insya-Allah Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang melakukan amal-amal yang terbaik. InsyaAllah kita bertemu semula pada hari Ahad 26 hari bulan ila akhir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukras sabin wa tabatas siddiqin. Allahumma aslih dhata bainana wa alif baina qulubina wa ihdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin alladzina yujahiduna fi sabilik wa khususan fi Ghazah. Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma haqqiq maqasidahum. Allahumma thaqqil mawazinahum. Allahumma qawwi abdanahum wa arwahahum limuqawamati a'da'ika wa a'da'iddin bihaulika wa quwwatika ya Allah ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.